حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمينا وارجم الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid dan ketentuan yang baik. Allah berikan kita ketentuan yang baik atas kita pada saat ini. Bukan semua orang yang sihat dia boleh buat baik. Bukan semua orang yang kuat dia boleh buat baik. Bukan semua orang yang cergas akalnya dia boleh buat baik. Tetapi kebaikan itu adalah anugerah daripada Allah. Kalau jika Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita akan tak berikan kepada kita akan hidayah dan taufik. Allah Subhanahu wa taala tidak kurniakan kepada kita hidayah dan taufik, nescaya kita takkan dapat kebaikan. Dan ini yang Allah didik kita dalam sehari semalam, dalam semayang, dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akan dikau kami mengabdikan diri, meletakkan ta'abbud. Ini azam, kata ulama, kekuatan seorang hamba dia nak buat ibadat. Tetapi Allah didik kita, wa iyyaka nasta'in. Sekuat mana azam kita nak buat baik, jika tidak dalam pertolongan Allah, jika Allah tidak iringkan kepada kita hidayah dan taufik rahmatnya, nescaya kita tak mampu nak buat baik. Sebab itu kadang-kadang kita selalu dengar perkataan, saya dah usaha, tapi saya tak boleh buat baik, saya tak boleh jadi baik. Sebab itu seseorang yang apabila dia terlupa yang dia tu hamba Allah, gagah mana macam manalah, dia belajar silat sampai 10 guru, jumpa malaikat maut, orang Perak kata tumpah dia, tak? Dia takkan mampu melawan akan takdir Allah. Dia takkan mampu melawan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita banyak perkara dalam kehidupan ini, supaya kita ni menyadari
segala hakikatnya yang kita ni takkan mampu sekali-kali kita ini melawan akan takdir Allah. Ya, sebab itu apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita dan apa yang telah ditinggalkan oleh kekasihnya Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu pegangan yang kuat dalam hidup kita, supaya kita ini benar-benar tak lupa yang kita ni hamba Allah. Kadang-kadang kita ni terlupa bila kita ada ilmu banyak, kita rasa kita dah alim. Walhal asal kita dulu bodoh. Jadi bila kita dah rasa kita alim, masa tu kita mula bodohkan orang. Kita nak cari salah orang. Orang ni salah. Masa kita bodoh dulu, kita tak pandai cari salah orang. Sebab masa tu kita rasa kita bodoh. Begitu juga masa kita dulu tak ada reta, kita tak akan memiskinkan orang lain. Tapi bila kita mula dianugerahkan, kita terlupa yang bagi kita rezeki itu Allah. Bukan sebab usaha ikhtiar kita yang kuat, orang lain tungkuh lumuh juga, tapi tak dapat. Dia tidak ditakdirkan oleh Allah akan harta yang banyak. Ketika Allah memberikan kita harta yang banyak, kita terlupa. Ni cerita Piramli ni, ini harta aku yang punya. Walhal dia terlupa yang mana hakikatnya harta itu anugerah daripada Allah. Kenapa Allah bagi? Ada sebabnya. Dan tiap-tiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tanya. Yang ditanya mana? Yang ditanya iaitu nikmat yang Allah bagi kepada kita, lalu kita salurkan kepada perkara yang tak bersepakat dengan Allah. Perkara yang bersepakat dengan Allah maksudnya perkara nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat sihat, harta dan semua perkara yang Allah bagi kepada kita, kita salurkan pada perkara yang bersepakat, maknanya yang Allah redha. Allah tak tanya, tapi Allah berikan lagi rahmatnya, ditambah lagi. Tapi bila nikmat-nikmat itu kita guna pakai kepada perkara yang tak bersepakat dengan Allah, dengan kita melawan akan Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat Allah, Allah akan tanya. Ni yang Allah bagi tahu kat kita di dalam surah At-Takatsur, summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu Allah akan persoal, Allah akan tanya. InsyaAllah malam ni kita sambung kitab kita Siraj Salikin, muka surat 43. Tak bila nak habis entah. Rasanya ada 12 tahun rasanya baru 43 muka surat. 15. Saya di Kelang, saya mengajar kitab Minhajul Abidin 25 tahun baru habis. Itu kalau ditengokkan daripada tebal kitab, kitab Minhaj tu dengan kitab ni 3 kali ganda kitab ni tebalnya. Mana kalau Minhajul Abidin 25 tahun, kitab ni 75 tahun. Mati dulu saya rasa. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, mana? Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, kita baca Melayunya. Artinya ketahui olehmu, katanya, bahawasanya mengekalkan akan zikrullah, dan membanyakkan akan dia itu. Kekalkan zikir dan banyakkan zikir. Baik. Kita kisahkan pasal zikir dulu. Bila kata zikir, apa makna zikir? Zikir ni makna ingat. Lepas tu ada ulama mengatakan ada orang yang ingat,
Ada orang yang zikir pada lafaz, dia cuma sebut tapi tak ingat. Ada orang yang dia memang ingat, ya, walaupun dia tidak sebut tapi dia ingat, ya. Ini yang dikatakan zikir. Zikir ni sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Bila kita sudah semayang, apa kata Allah? Ambillah nikmat di atas muka bumi ni, ambil. Tapi jangan lupa wazkurullaha katsira, ingat dia banyak-banyak. Pasal apa? Kalau kita lupa pada Allah, ketika itu kita akan menuruti kehendak selain daripada Allah, kita akan lalai. Ya. Sebab itu orang yang sentiasa ingat Allah. Jadi nak belajar ingat ini, ya, dia kena dengar lafaz dulu. Bila sudah terbiasa dilafazkan sebutan ingat itu, maka lama-lama jadi ingat. Sebab itu orang dulu-dulu dia melalui progres ini dengan jalan tariqah. Kan? Kalau tak silap saya, air tawar ni ada satu dulu tempat solok dulu. Di air tawar ni, tariqah Naqsyabandi Khalidiyah. Ya, salah silah dia sampai kepada Syekh Tajuddin Babus Salam. Ya. Kalau tak silap saya lah, di air tawar ni sejarahnya. Sebab masa saya kecil-kecil dulu, ya, masa saya umur 14 tahun dulu, saya punya senior lah, semua solok di sini. Ya. Semua soloknya di air tawar ni. Kalau tak silap saya. Ya. Pasal tu sebab saya umur baru 14. Ya. Sekarang ada lagi? Ya. Sebab dah ni ya. Tak apalah, ya. Jadi insya-Allah, ya. Jadi sebab itu orang dulu-dulu, maka proses dia nak diajar macam mana ingat. Bukan tariqah itu tinggi, tak. Tariqah ini satu jalan untuk mendidik seseorang itu ingat Allah. Sebab itu dibuatnya akan zikir-zikir yang mengikut waktu dia. Dan ada bilangan-bilangan yang tertentu supaya seseorang itu dididik, ditarbiyah supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia sentiasa ingat pada ketika itu, ya, dia ni tak lalai. Macam kita semayang. Semayang bertahun-tahun. Tak? Tadi kita tanya, apa yang aku dapat dari semayang? Kena tanya. Kita semayang satu hari 5 kali, tak campur semayang sunat lagi. Kalau campur semayang sunat, kan, banyak tu. Kalau 60 tahun hidup, Allahu Akbar, berapa kali tu, berapa banyak kita punya training. Tapi apa yang diajar oleh Allah kepada kita tentang hakikat salat itu, orang yang salah. Sebab itu aqimus salah, dirikan semayang, supaya semayang itu tertegak dalam kehidupan kita. Seumpama puasa. Puasa ni kalau pada istilah, pada bahasa disebut imsak, tahan. Jadi selama kita ni tadi, apa yang kita tahan? Kita cuma tahan makan minum, tak? Itu yang kita kadang-kadang sampai bulan puasa, kita ni kalau korek hidung takut, tapi kalau korek buruk orang, haram takut. Tak? Sampai siang Ramadan, kan, korek hidung, batal puasa tu katanya. Tak boleh tu. Tapi kalau kita korek hidung, korek aib orang, sampai sekarang tak habis-habis lagi. Walhal korek aib orang ni batal segala amal soleh kita. Sebab Nabi khabar macam tu. Jadi kenapa kita tak dapat daripada didikan dan tarbiyah daripada Allah yang direct terus kepada kita? Jadi benar apa yang Nabi bagi tahu kat kita. Ada orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan dahaga.
Begitu juga apa yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni. Orang yang mengekalkan zikir dan membanyakkan dia, apa yang dia dapat? Iaitu memadamkan akan segala penyakit yang batin. Jadi zikir ni dia macam air, dia nyucikan kotor. Cuci kotor gitu. Ya. Jadi bila dia cuci bersih. Ya. Jadi bila dia dah bersih, kena kotor, tersentak. Ya. Tapi kalau orang yang bajunya kotor, kena kotor, dia tak tersentak. Dia dah terbiasa. Macam orang kerja kedai pomen, bajunya penuh dengan minyak hitam, tambah lagi minyak hitam, dia kata tak apa, kata memang adat pomen. Nampak? Tapi kalau kita yang pergi masjid ni terkena minyak hitam, Allah kotornya. Nampak tak ya? Ini beza. Ya, perbezaan orang yang hatinya bersih dan orang yang hatinya bersih, apabila dia terkena akan dosa dan maksiat, dia cepat tersentak. Tetapi orang yang terbiasa dengan dosa dan maksiat, lalu tambah lagi dosa, dia tak ada rasa apa-apa. Dia rasa biasa je. Maka apabila seseorang yang terbiasa dengan adat dosanya, maka satu kecelakaan, celaka dia. Ya. Kemudian kata dia, yakni menghilangkan akan maksiat yang di dalam hati. Setengah daripadanya kibir, yakni membesarkan akan dirinya. Maka dengan jalan zikir ni tadi dapat bersihkan hati, dapat bersihkan sombong. Tapi ada tak orang yang makin zikir makin sombong? Ada? Mana orangnya? Iaitu orang yang rasa dia tu berzikir. Macam mana cakap ustaz ni? Ya, dia terlupa yang dia berzikir itu adalah anugerah daripada Allah. Kalau tak dibagi dia Allah, dia tak akan mampu zikir. Jadi ketika dia dibagi, kita ni kalau benda yang dibagi di orang, kita tak ada belagak no. Ya tak? Lalu kita belagak ni reta kita. Reta orang kita tak belagak. Dan kita terlupa apa yang ada pada kita semuanya bukan kita punya. Jadi orang yang berzikir yang boleh menghilangkan akan sifat-sifat yang tak baik dalam hatinya apabila dia sentiasa sedar diri. Ya. Semayang ni Allah bagi, kalau Allah tak bagi tak semayang kita tuan-tuan. Ada contohnya, kita sakit terlantar hospital, haram semayang. Ya, orang Perak kata kalau kedarah elok je. Time kedarah sedar, time semayang tidak. Kalau 5 hari tak semayang. Tapi kalau kita makan 5 hari itu 5 hari makan. Makan Allah bagi. Kenapa semayang Allah tak bagi? Tuan-tuan tengok. Ketika tiap-tiap perkara dunia itu tetap dikurniakan oleh Allah kepada hambanya, sama ada hamba tu Allah sayang atau hamba tu Allah benci. Ini perkara dunia. Tetapi perkara akhirat itu hanya dikurniakan oleh Allah pada hambanya yang Allah sayang saja. Yang Allah benci Allah tak bagi akhirat. Kata Allah bagi kita makan masa kita duduk hospital, tapi tak dibagi kita semayang. Ketika kita tak mampu angkat tangan untuk takbir, tapi mampu angkat tangan untuk makan. Mampu kita angkat tangan, ambil nasi suap ke mulut. Padahal rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kau tak mampu angkat tangan, tak payah angkat tangan, tapi kau semayang.
Sebab angkat tangan itu sunat. Yang wajibnya takbiratul ihram, kau besarkan aku. Nampak tak? Ini yang kita katakan, macam mana orang yang zikir, tapi zikir itu boleh meleburkan sifat kibir. Itu orang yang dia tidak lupa. Yang mana kebaikan yang dia dapat kurnia daripada Allah. Dan ujub, bersih daripada ujub. Ujub ni apa tuan-tuan? Rasa baik. Mudah nak dipaham kita ni, kita maknakan macam tu. Rasa baik, heran dekat diri. Iblis ni itulah sebab dia rasa dia bagus. Dia rasa dia bagus. Lepas tu bila kita rasa kita bagus, maka kawan penyakit ujub ini kibir. Lalu tatkala orang yang membesarkan diri ini, masa itu dia akan lawan Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dijagalah. Lepas itu kita kena basuh dengan zikrullah. Zikirlah. Zaman ini zaman orang tak nak zikir dah. Zaman ini zaman orang tak nak kumpul zikir. Zaman ni orang kalut kumpul duit. Kalut kumpul duit. Macam mana nak tambah income, side income. Dia terlupa. Dia kalau asyik side income ni, besok masuk kubur kosong kena side kick. Nanti bila tak ada income akhirat macam mana? Tak salah dunia tu. Cari dunia cari, tapi jangan lupa akhir. Allah Ta'ala tak larang cari dunia, cari. Tapi jangan sampai kita ditipu dengan kehidupan ini. Sebab itu setiap anugerah daripada Allah yang Allah bagi pada kita, jika kita tambah baik, ni nama dia rahmat. Umur kita tambah panjang, rahmat. Kalau kita tambah panjang, tambah baik. Dulu tak ada reta, sekarang sudah ada reta, ditambah, tapi tambah jadi orang baik. Maka dulu tak ada ilmu, sekarang ada ilmu, lalu kita menjadi orang yang baik, maka nama dia rahmat. Kita makin tawaduk, rendah diri, bukan makin alim, makin nongak ke langit. Yang tu bukan dikatakan rahmat. Ketika dikurniakan oleh Allah akan nikmat, pada ketika itu kita semakin jauh, makin jahat, ini nama dia istidraj. Kena hati-hati benda tu. Yakni heran akan dirinya, akan diri ujub ni heran dirinya. Akulah baik, akulah betul, semua ke dia. Yang salah tu semua korang. Kita ni kalau nak hidup tu berkat, kita buatlah macam mana kita dalam semayang. Dalam semayang kita baca Fatihah, kita jaga betul. Bismillah, sampai orang jadi was-was kan, punya jaga tu. Mana kan? Bismillah, ini sin tak kena ni, macam shin ni kata. Ulang lagi. Orang nak rukuk, dia tak sudah-sudah bis lagi. Punya jaga. Kenapa kita jaga? Kalau aku tak jaga, semayang aku batal. Betul tak? Kenapa di luar semayang kita tak boleh jaga perkataan kita macam kita jaga Fatihah ni tadi? Kalau aku tak jaga perkataan aku takut Allah tolak aku sebagai hambanya. Sebab Allah sebut dalam Quran macam tu, radhiyallahu anhu wa radu'an, radhiyallahu anhum wa radu'anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Hamba yang Allah redha, yang Allah terima, orang yang ada rasa takut kepada Allah. Rasa risau je. Aku cakap ni betul ke?
Ya, aku buat ni betul ke? Aku berjalan ni betul ke? Selalu risau. Macam kita risau tentang salat. Rukun fa'ili turun elok-elok. Nampak tak? Ya, baca betul-betul baca. At-tahiyya. Kan? Punya nak betulnya ha tu, ha pedas orang kita ya. Ya? Punya nak betul, kalau tak betul batal ustaz. Ya? Nampak? Kenapa kita tak boleh jaga PL kita macam kita jaga PL kita dalam salat? Kenapa kita tak boleh jaga hati kita seperti mana kita jaga hati kita dalam salat? Sebab itu Allah bagi tahu kita, orang yang makin semayang makin baik. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sekarang zaman ya masih lagi kita ramai boleh tengok orang semayang, tapi kita dah susah nak tengok orang baik. Tak? Yang semayang sama-sama semayang pun sama-sama bercakap, kata orang Perak. Tak? Kalau yang semayang pun bercakap, yang tak semayang bergumpal. Tak? Jadi kenapa kita tak boleh bawa isteri kita semayang? Kenapa isteri kita tak boleh jadi isteri yang salihah? Suami kita semayang, kenapa suami kita tak boleh jadi suami yang saleh? Anak kita semayang, dan setengahnya anak kita hafal Quran, kenapa dia tak boleh jadi anak yang saleh? Patut anak yang salat, anak yang hafal Quran, tak ada masalah. Anak saya dah hafal Quran ustaz, anak saya dah salat ustaz, tapi ada masalah lah ustaz. Ya. Jadi maka semayang jadi semayang saja. Ya. Baik. Dan riya, yakni mengerjakan ibadat bukan kerana Allah Ta'ala. Buat ibadat, buat baik, tapi bukan kerana Allah, kerana selain Allah, sebab orang nak puji, sebab orang nak angkat, ya. Alah, orang yang angkat kita tu tak lama mati, siapa lagi nak angkat? Ya tak? Kita kalau buat kerana orang, rugi tuan-tuan. Sebab orang yang angkat kita tu pun sama macam kita juga. Ya, dia pun mati, kita pun jadi bila dia dah mati, gedebum lah. Jadi buat kerana Allah. Bila buat kerana Allah, maka tempat pada sisi Allah, dia tak jatuh dah. Ya. Baik. Kemudian dan su'uzan, yakni jahat sangka akan manusia. Ini sifat yang tak baik. Dan hasad, yakni dengki akan manusia. Jangan dengki. Kita biasanya dengki ni hai dunia. Orang buat rumah baru dengki. Kan? Kadang kawan tu kahwin baru pun dengki lah. La ilaha illallah. Kan? Dia dapat kahwin baru, isterinya baru meninggal 3 bulan. Dia kahwin baru, merah lagi tanah kubur bini, udah menggatal. Lah, itu kan takdir Tuhan. Kan? Kahwin, umur lagi, kan? Ajal maut, bahagia celaka. Itu kan dah ada dalam janji Tuhan, tidak? Bukan saja-saja nak buat ida. Ya. Ada orang gatal tapi nak lepas kedua tak lepas. Kan? Saya kan takut bini ustaz, bini tak takut dengan saya kata. Jadi udahlah. Ya nak. Ada orang tu senyap aja. Kan? Tolak cerai 6 bini. Senyap aja. Cerita hidup apa hidup, diam, nampak macam tawaduk no rupa. Rupa diam-diam buat kerja, kata orang Perak.
Itu dia. Ya, baik. Saya ni mulut dia banyak. Saya mulut banyak. Dalam keluarga, saya mulut banyak. Cakap je berani. Tapi tak ada, saya setia dengan yang satu. Adik saya tu diam. 3 lepas. Kadang orang tanya saya, Ustaz tak ikut sunnah ke? Saya ikut sunnah. Ikut sunnah juga. Mana dia? Sebab Nabi Muhammad dia kahwin banyak selepas meninggal isteri yang pertama, Siti Khadijah. Tapi sebelum Syarita meninggal nak nikah lain boleh, ada juga syariatnya. Tapi saya ikut yang awal tu. Jadi saya nunggu yang pertama ni tak mati-mati lagi, tak adalah dapat. Tapi saya doakan dia panjang umur, ya. Saya doakan dia panjang umur. Biar saya pergi dulu tak apa, jangan orang rumah saya pergi dulu. Ya. Baik. Itu suruh tu. Baik. Kemudian ya, dengki jaga ya, sebab orang yang dengki ni amalan dia habis. Nabi kata seumpama kayu yang kering dimakan oleh api. Habis, kering kontang. Ya. Dan yakni dengki akan manusia, dan haqad yakni bersakitan hati dengan manusia. Jaga. Jangan kita sakitkan hati orang. Ya. Kalau boleh jadilah orang baik. Ya. Kalau boleh kita sentiasa mengembirakan orang yang di sekeliling kita. Ya. Kita tak banyak semayang, tuan-tuan. Kita tak banyak zikir, kita tak banyak selawat, kita tak banyak puasa. Lalu kita sakitkan hati orang lagi. Ya. Kita tak mampu nak buat baik banyak, tapi biarlah kita tak menyakitikan hati orang lain. Kita nak semayang tahajud sampai sekarang tak mampu bangun. Ya Allah, ya aku tak mampu sampai sekarang. Tapi jadikan aku orang yang tak menyakiti hati orang yang terdekat dengan aku. Khususnya, tuan-tuan, hati mak dan ayah kita. Ya, itu orang terdekat. Selepas mak dan ayah, iaitu keluarga kita. Ya, kalau kita suami, isteri dan anak-anak kita. Kemudian adik-beradik kita. Ya. 3 kelompok ini, tuan-tuan, kalau kita dapat jaga, insya-Allah kehidupan kita akan diberkati Allah. 3 golongan ini, jika kita dapat jaga sungguh-sungguh, ibu bapa, isteri dan anak-anak, dan sekalian adik-beradik kita, kalau kita dapat jaga betul-betul, kita bersatu dalam kasih sayang, hidup kita akan barakah. Sebab di antara salah satu daripada tanda kiamat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan angkat kasih sayang daripada keluarga. Di kalangan ahli keluarga ini diangkat kasih sayang oleh Allah. Tapi kalau kita masih lagi boleh bertahan, kekalkan kasih sayang di dalam adik-beradik kita, keluarga kita, dan hubungan di antara 2 ibu bapa kita, Masya Allah, kita adalah orang yang paling hebat. Ya. Orang tanya saya, Ustaz, ya, tentang kasih ni. Saya kata kalau semayang tapi kita putus silaturahim, tak ada rahmat. Ya. Tak ada rahmat. Jadi macam mana, Ustaz? Sebab dalam hadis qudsi kan disebut orang yang memutuskan silaturahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Jadi macam mana orang yang terputus hubungannya dengan Allah kalau dia buat ibadah? Ya, jaga. Ya. Kadang benda kecil je, tuan-tuan, pasal kata pusaka je pun sikit. Ya. Tak sikit lah, Ustaz. Ya. Ramai orang ngadu dengan saya. Zaman ini zaman orang khianat dengan harta faraid. Ramai, tuan-tuan, ya, akhir-akhir ni ramai orang mengadu dengan saya, Ustaz,
abang saya khianat, hak saya dia tak bagi. Ustaz, inilah zaman ini Nabi dah sebut. Besok sampai akhir zaman, kata Nabi, orang dah tak kira dari mana datangnya rezeki, halal atau haram. Halal atau haram orang dah tak pandang dah. Janji dia jadi duit. Ni jaga tau. Kita ni dah duduk ujung-ujung. Tuan-tuan kalau ada yang baru balik umrah, tengok negeri Saudi macam mana. Dah hijau, rumput dah banyak, kan? Jadi kalau tuan-tuan yang sama dengan saya haji tahun 90, tuan-tuan rasa pelik lah. Dulu pasir kata, orang Perak pasir lah, pasir, kalau orang Teping pasir, sekarang rumput semua, tuan-tuan. Dan ini tanda kiamat. Nabi kata bila padang pasir mula subur, mula hijau. Jaga-jaga tuan-tuan, kita bukan duduk di awal-awal dulu. Zaman Tok Kaduk dah. Ni dah hujung sangat. Udah hujung sangat. Ni jaga-jaga. Ketika hujung ni kita tewas, Allah rugi. Udah hujung kita tewas, tuan-tuan, Allah ruginya. Zaman yang disebut oleh Nabi itu. Baik. Kemudian dan ghal, yakni benci hati akan manusia, dan makruh, yakni memperdayakan manusia. Jadi jangan kita memperdayakan orang, benci orang. Kalau boleh kita kasihkan orang di sekeliling kita. Macam mana yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu guru saya dia pesan, selawat yang paling besar adalah mahabbah. Ni selawat yang paling besar dia. Kami tanya, bukan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke tuan, yang tu lafaz. Sebenarnya apa yang Nabi buat pada ummah? Nabi buat pada ummah ni apa dia kata? Kasih. Dia tak kenal pun kita, dia dah doakan kita. Yang itulah selawat dia kata. Maka tebarkan kasih. Itulah selawat yang paling besar, adalah kasih. Sebab itu setengah ulama, guru kami khususnya, dia sebut tentang selawat ini. Dia kata salawat pada lafaz, pada lisan, kalimat selawat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ataupun selawat apalah, selawat yang tuan-tuan hafal lah, lafaz-lafaz selawat. Selawat Fatih, Tafrijiyah, selawat Ibrahimiyah. Ikutlah yang tu lafaz selawat. Selawat, dia kata pada anggota tubuh badan adalah mengamalkan akan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib dan yang sunat-sunat. Semampu-mampu kita yang sunat. Yang wajib dah tentu wajib. Yang sunat semampu-mampu kita. Tak boleh yang ni buat yang ni. Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sunat banyak, tuan-tuan. Bukan serban aja. Ada orang tak mampu serban. Macam saya kecil-kecil dulu, saya pakai serban. Orang kampung saya kata haji menipu. Orang dulu kalau tak pergi haji tak boleh ke serban. Ni tahun 80 dulu. Ni tahun 80. Tahun 80 dulu. Kan, siapa yang tak pergi haji pakai serban, orang kata menipulah, haji menipu. Sebab pahaman orang kita Melayu, kalau dah pergi haji baru boleh pakai serban. Jadi saya balik haji tahun 90 itu, saya balik, saya pakai serban. Saya jumpa pula yang pergi haji tak pakai serban. Saya kata haji menipu, marah dia pula.
Kenapa pula kau kata aku haji menipu? Pakcik dah pergi haji tak ke serban, nipu lah juga, dia kata. Kami kampung Seloroh, tak ada marah, macam itulah. Sebenarnya bukan serban saja sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dia tak mampu pakai serban. Bila dia nak pakai serban, sekarang orang tolak dia jadi imam, udah keletar. Tak? Awak jenis pesen duduk belakang ada kan? Pakai serban, tafadhal dia kata, mampu. Tak? Jadi banyak sunnah lain. Apa dia? Masuk rumah kaki kanan. Itu sunnah. Kalau nak keluar masjid, kita dah habis semayang, pakai selipar kaki kanan. Tapi jangan selipar orang. Disauknya selipar orang kaki kanan, sunnah. Yang tu bukan sunnah, itu punah. Pasti selipar awak, jangan selipar orang, Banyak sunnah-sunnah yang lain. Ada orang yang dia boleh pakai cincin, pakailah. Ada orang tak boleh pakai cincin. Macam saya tak boleh pakai cincin kudir. Jadi tak dibagi kepada kita. Ini bukan kehabuan kita. Ada orang boleh, ada orang tak boleh. Jadi ada bahagiannya masing-masing. Jadi macam tu. Buat dan jangan tinggalkan langsung. Jika kita tak mampu untuk melakukan sebanyak mungkin, tapi jangan langsung kita tinggalkan akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat pada qalbun itu, kata ulama, iaitu membesarkan kasih kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Kata Allah didik kita hari Jumaat, kan? Allahumma fil muslimina wal muslimat dalam khutbah, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, jadi rukun khutbah. Maknanya kalau ada orang lupa untuk minta ampun, maka setiap hari Jumaat dah ada orang yang meminta ampun untuk sekalian umat Islam. Tanda kasih, dia bukan saudara kita, dia bukan adik-beradik kita, tapi disebabkan kasih itu, maka menjadi satu syariat daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada khutbah yang kedua. Datang hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi insya-Allah cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Ada 2 tahun cikgu tak datang. Dekat setahun lebih kan? Setahun lebih tak datang. Lepas ni, lepas raya pun kita jumpa, insya-Allah. Tu saya masuk masjid tadi, saya kata masjid ni renovation lagi ke? Saya kata tidak, rupanya mata saya dah kabur. Udah tak pernah nampak. Jadi nampak masjid ni cantik aja. Sebenarnya masjid ni cantik, tuan-tuan yang imarahkan masjid ini lalu dicantikkan rupanya oleh Allah. Pada antara hadis kiamat disebut besok masjid jadi cantik, tapi di dalamnya tidak ada hidayah. Jadi nak tahu cantik atau tidak cantik masjid tu, tengoklah akan orang yang berada dalam masjid itu. Kalau orang dalam masjid itu cantik, masjid itu cantik pada sisi Allah. Kalau lampu kelap-kelip, itu cantik pada sisi orang. Nak tengok cantiknya masjid itu, tengoklah cantiknya akan ikatan hati jamaah yang di dalam masjid itu. Jadi sekuatnya ikatan dan cantiknya akan jamaah tersebut, maka cantiknya lah akan masjid tersebut. Jadi setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Cuma pada malam ni saya ada satu hajat. Hajatnya apa? InsyaAllah bermula pada malam ini tuan-tuan, pada bulan ni, saya berharap kepada masjid ini,
tidak memberikan saya sagu hati untuk kuliah daripada masjid. Ya, sebenarnya kenapa Ustaz? Bukan masjid ni aja, semua masjid saya buat macam tu. Ya, kenapa Ustaz dah kaya dah ke? Bukan. Ya, nak jelaskan juga. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata nak berhenti, terus lagi kata. Ikhlas itu ada 3 peringkat. 1, buat sebab kena nampak ada upah. Macam budak-budak kata Imam Ghazali. Ya, dia buat kerja tapi sebab upah. Macam kita kan suruh anak kita kecil-kecil, kamu tolong ambil kedai beli gula, abah bagi sekupang. Air sekupang tu besar, boleh beli air kepel dulu. Kan? Oi, sekarang air kepel mahal oi. Ya. Jadi kita seronok beli gula pergi kedai tu tadi sebab dapat sekupang. Atuk kita, wan kita dulu, tolong pijak pada wan, nanti wan bagi sekupang. Pijak, sekupang pun tak ada. Tipu dik wan kita. Ya. Yang kedua, maka seseorang itu berbuat dengan sebab perintah. Diperintahkan. Ya. Maka takutnya dengan perintah itu lalu dilaksanakan. Yang ketiga, orang ini berbuat dengan sebab kasih. Ya. Jadi saya pun nak belajarlah. Sambil-sambil saya ngajar ni, saya kena belajar ke? Boleh ke saya buat disebabkan kasih kepada ummah? Saya datang mengajar ni sebab saya sayang tuan-tuan. Ya. Ni cikgu OS ni kena janji dengan saya ni. Ya. Jangan sure dah. Ya. Make sure cikgu. Jadi betul ke ustaz ngajar tasawuf? Betul ke dia amal tasawuf? Ya, takut dia ngajar tasawuf, dia tersawuk katanya. Asyik nyauk aja. Ya, saya dah ngajar ni dah 34 tahun. Dah lama dah saya terima duit sagu hati masjid ni. Ya, kemudian ada orang bertanya kepada saya, jemaah agak keliru. Ustaz, kalau jamaah nak membantu madrasah, boleh ke? Boleh, tak salah. Yang saya tolak cuma duit sagu hati daripada masjid. Sebab saya dah tak nak dah. Saya terikat hati saya datang kerana selain Allah. Jadi bila saya datang kerana kasih, tuan-tuan pun dapat kasih, saya pun dapat kasih. Sebab kasih Allah ni tidak ada batasnya. Luasnya kasih Allah. Ya. Itu kadang-kadang jamaah ada yang keliru. Kadang tanya, ustaz, kami nak bantu madrasah, ustaz tak nak. Bukan, yang saya tak terima sagu hati dari masjid saja. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bantu madrasah, saya tak boleh tutup peluang tuan-tuan. Saya takkan nak tutup peluang tuan-tuan nak buat baik. Silakan. Dan tuan-tuan tolong doakan saya, kerana sekarang saya sedang bina satu madrasah yang baru di Kuala Terengganu. Jadi tuan-tuan tolong doa. Satu lagi saya tengah buka madrasah, satu lagi sedang dalam pembinaan surau. Progres surau tu lebih kurang dalam 40% dah. Keluasan surau tu 10,000 kaki persegi. Besarnya 10,000 kaki persegi. Saya buat surau tu tinggi, ada 11 anak tangga. Kena manjat sikit lah, kena rabat sikit. Tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan pembinaan itu diselesaikan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Lepas buat surau ni, kita akan buat asrama 2 tingkat dan beberapa bangunan lain. Saya mohon dengan Allah agar hari raya tahun hadapan, Allah selesaikan semua perkara tersebut dengan berkat doa umat Islam. Jadi setakat ni insya-Allah kita jumpa lepas raya lah cikgu. Sebab tahun ni tahun orang baru dapat raya, saya takut orang kemaruk raya. Kan? Sebab 2 tahun tak dapat raya kan. Jadi tahun ni baru dapat raya, saya tak tahulah macam mana rayanya orang tahun ni. Takut dia kemaruk betul.
Ya, puasa pun tidak, lagu raya udah bunyi tak tahulah. Itu ya punya excitednya tu ya, kata orang Parit. Ya. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan kami di kalangan orang baik. Ya Allah, setiap amalan kami, Ya Allah, Kau terimalah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkan kami, anak isteri kami daripada segala wabak, bala, segala fitnah dan ujian, Ya Allah, yang kami tidak mampu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami kerana Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Dan himpunkanlah kami di syurga-Mu kerana-Mu, Ya Allah, seperti Engkau telah himpunkan kami pada malam ini di Masjid Al-Falah ini, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan asbab pengajian kami menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang sentiasa mengingati Engkau, Ya Allah, sehingga besok kami mati, Engkau terima kami kembali sebagai hamba-Mu, Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.